minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Muaz dan semua pendengar-pendengar, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Terima kasih kerana sudi untuk bersama dengan saya pada pagi ini dalam rancangan Oh Gitu Ke bersama Syukri Sulaiman, yang mana pada pagi ini sempena dengan hari yang mulia, sempena dengan bulan yang mulia, pada pagi ini kita akan membincangkan satu topik berkaitan dengan bicara Al-Quran. Okey, sesuai lah Ustaz sempena dengan hari nuzul Quran kita hari ini, Perak pun cuti, alhamdulillah kita diberi peluang untuk melebihkan masa untuk kita mendalami berkaitan dengan Al-Quran. Dan pada hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kerana kita dapat menjemput seorang panel yang sangat arif dalam bab Al-Quran. Beliau juga merupakan seorang hafiz 30 juzuk Al-Quran, yang mana saya perkenalkan dulu panel kita sebab kita tak banyak masa, hanya ada 30 minit. Jadi saya perkenalkan panel kita pada pagi ini yang Al-Fadil Ustaz Muhammad Muaz bin Abdul Hamid, merupakan guru tahfiz bagi ijazah sarjana muda tahfiz Quran dan Qiraat dengan pendidikan di Jabatan Pengajian Islam Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, untuk pengetahuan hadirin hadirat juga, Ustaz Muhammad Muaz sebelum ni merupakan guru di SBPI Rawang Ustaz Ya betul. Okey, so sebelum Ustaz jump into university, UPSI, Ustaz pernah bertugas di beberapa buah sekolah KPM. Yang saya ingat terakhir adalah di SBPI Rawang. Baik, tanpa melengahkan masa Ustaz, saya akan terus pergi kepada soalan yang pertama. Antara untuk pengetahuan Ustaz hadirin hadirat yang ada pada hari ini, pada pagi ini adalah di kalangan guru-guru dan staf daripada Maktab Rendah Sains Semarang Taiping, dan juga pelajar-pelajar sekitar MRSM Taiping, dan ada beberapa pendengar-pendengar lain jugalah, sebab saya pun invite je semua, siapa masuklah kan. Okey. Baik Ustaz, tanpa berlengah masa, saya ajukan soalan yang pertama. Soalan ini daripada pelajar Ustaz. Dia tanya, bilakah tarikh sebenar penurunan Al-Quran di bulan Ramadan? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma sahla wa anta taj'al hazna sahla. Okey, kita straightforward untuk soalan yang pertama. Bilakah tarikh penurunan Al-Quran di bulan Ramadan? Jawapannya adalah pada 17 Ramadan. 17 Ramadan, ada tak ada sebut tarikh. Tak ada tarikh tu banyak dah khilaf, tapi yang kita speak kepada tarikh 17 Ramadan. Dan ada juga dikaitkan dengan Lailatul Qadar pada hari tersebut. Sebenarnya ia merujuk kepada Al-Quran itu diturunkan sendiri daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah, pada Baitul Izzah kepada Jibril, Baitul Izzah Jibril dan juga kepada Nabi Muhammad SAW pada 17 Ramadan tersebut. Dan ketika itulah Jibril mengajarkan Nabi Muhammad SAW ayat yang pertama, ayat 5 ayat yang pertama, iaitu surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah wahyu yang pertama diturunkan pada 17 Ramadan. Okey Ustaz, saya mohon dengan Ustaz untuk Ustaz dekatkan sikit mic Ustaz nanti ke mulut, sebab dia ada kadang-kadang dia putus sikit connection dia tu. Okey, boleh. Okey, terima kasih Ustaz. Maksudnya Ustaz, kita punya ulama bersepakat mengatakan Al-Quran adalah diturunkan pada 17 Ramadan. Betul Ustaz Ya. Tapi satu lagi kita tak boleh lupakan, pada 17 Ramadan ini adalah satu peristiwa yang mungkin kita terlepas pandang, iaitu peristiwa Badar Al-Kubra. Badar Al-Kubra pun berlaku pada 17 Ramadan, iaitu peperangan Badar itu sendiri. Badar Kubra ni adalah Badar yang kedua, peperangan Badar yang kedua Ustaz? Peperangan pertama. Badar pertama. Peperangan Badar itu perang Badar. Jadi orang muslimin berperang dengan hanya 313 nak melawan dengan 10,000 tentera
musyrikin. Pada waktu itulah apa? Uh, mukmin menang kan, hanya tentera seramai 330 orang ni. Tanpa ada senjata yang susun, tapi dengan kuasa Allah Ta'ala, Allah berikan kemenangan kepada ahli-ahli Badar. Inilah kekurangan tersebut. Maksudnya Ustaz, di 17 Ramadan ni kita ada dua peristiwa besar selain daripada nuzul Al-Quran, dan kita ada satu lagi peristiwa sejarah, peristiwa hebat, iaitu Badar Kubra. Ya, betul. Okey, terima kasih Ustaz. Satu penjelasan yang sangat ringkas dan padat. Ada tambahan nota lagi. Thank you Ustaz. Very good. Baik Ustaz, kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan ni pun daripada kalangan pelajar, dan saya suka soalan ni sebab mungkin Ustaz boleh relatekan juga dengan pelajar. Okey, soalan dia, kenapa Allah tidak menurunkan Quran kepada Nabi SAW sekaligus? Kenapa perlu sedikit demi sedikit? Kan elok kalau contoh Quran kita ada seluruh Al-Quran itu Allah turunkan terus pada Nabi. Nabi kan kekasih Allah, so dia boleh terus ingat semua. Bila orang tanya, dia boleh terus jawab direct. Tak perlu tunggu wahyu dari Allah. Silakan Ustaz. Okey. Ustaz jangan lupa dekatkan mic. Terima kasih. Okey, sidang pendengar, para pelajar yang saya kasihi sekalian. Okey, yang dikatakan sekaligus itu, Al-Quran itu diturunkan sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu sekaligus. Daripada Baitul Izzah kepada Malaikat Jibril, Malaikat Jibril kepada Muhammad SAW, itu diturunkan secara berperingkat-peringkat. Kenapa dikatakan kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat-peringkat? Okay. Terlalu banyak hikmah kita boleh ambil, kita boleh telusuri. Antaranya adalah peringkat-peringkat tersebut. Kenapa diturunkan peringkat-peringkat ni? Sebab apa? Kita dapat membezakan kitab Al-Quran dengan kitab-kitab Allah yang terdahulu. Ya. Al-Quran diturunkan secara berperingkat, sementara yang lain sekaligus. Mungkin Taurat, Zabur diturunkan sekaligus. Tapi Al-Quran ini diturunkan secara berperingkat dan makan masa bertahun-tahun. Bukannya dalam setahun itu semua wahyu turun, tak. Makan masa bertahun-tahun. Ada 13 tahun. Ada setengah mengatakan 20 tahun. Okay. Kemudian yang keduanya, kenapa berperingkat-peringkat? Sebab dapat mengagungkan kitab Allah, kitab Al-Quran itu. Sebab kedatangannya disebarkan kepada seluruh penghuni alam, sama ada daripada langit ataupun di bumi. Bila kita buat secara berperingkat-peringkat, jadi penjajaran maklumat itu dapat dibuat secara terancang. Ya. Contoh, kita ajar satu subjek, kita berlatih tubi, kita buat latihan, kita buat penerangan untuk menguasai subjek itu, so dapatlah kefahaman itu dengan secara deep atau secara mendalam. Berbanding kalau kita turunkan belajar subjek kimia sekaligus satu hari, mana mungkin kita dapat menguasai semuanya. Jadi kita mesti buat secara berperingkat untuk kita fahami teks Quran. Begitulah juga dengan hikmahnya Allah turunkan Al-Quran ini secara berperingkat. Kemudian yang ketiganya adalah kenapa berperingkat? Sebab apa? Tujuan untuk menambahkan keyakinan kita kepada seluruh makhluk penghuni semua penjuru bahawa Al-Quran ini sebagai kitab yang terakhir. Dan kita itulah dari Allah Ta'ala dan bukannya daripada Nabi Muhammad dan sebagainya. Itu kita terima hakikat bahawa Quran ini memang daripada Allah Ta'ala, bukannya ciptaan ataupun rekaan daripada Nabi Muhammad sendiri. Sebab pada ketika itu masyarakat ketika itu sangat famous, sangat takjub dengan bait-bait syair yang dinukilkan, yang dilafazkan oleh masyarakat tersebut. Malah mengagung-agungkan syair itu melebihi perkara lain. Tapi dengan turunnya Al-Quran ini, turunnya Al-Quran dapat menidakkan lagi keajaiban syair, keindahan bahasa-bahasa syair. Sebab bahasa Quran itu lebih indah, lebih terperinci dan tidak ada tolak bandingnya dengan syair-syair ataupun bait-bait yang dikarang ataupun yang disusun oleh masyarakat Arab. Dan yang terakhir, pada pandangan saya, penulis Quran ini secara demikian ia memuliakan kerasulan junjungan kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Setiap ayat Quran yang turun itu ada diturunkan dengan sebabnya.
Sebab kalau kita belajar Al-Quran, pendidikan Quran dan Sunnah ataupun syariat Islamiah dan Islam, ada satu saja itu asbabun nuzul, ya. Setiap ayat Quran itu ada Allah ceritakan kenapa berlakunya, kenapa berlakunya peristiwa itu, dan disebabkan peristiwa itulah turun ayat Quran berkaitan dengan itu. Contoh bagaimana Allah nak ajar kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad nak jajarkan maklumat tersebut kepada umat-umat. Okey. So maksudnya Ustaz, bila Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat-peringkat kepada Nabi SAW, dia antara nak membuktikan juga kebenaran yang bahawa bukanlah Al-Quran itu dikarang, direka daripada Nabi sendiri, tetapi daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Baik. Terima kasih Ustaz. So maksudnya kalau kita pun sama juga Ustaz, kalau saya macam saya guru, kalau saya ajar budak A to Z sekaligus serentak, boleh meletup kot kepala otak budak Ustaz. Mungkin sebab kemampuan manusia tu berbeza. Ya. Gaya belajar kita berbeza. Kadang-kadang penerimaan kita sebagai pelajar, sebagai guru, kadang-kadang ada limitasinya. Tidak boleh kita terima sekaligus. Itu sebab itu sesuai dengan fitrah manusia, fitrah umat Nabi Muhammad. Cantik Ustaz. Jawapan Ustaz sangat cantik. Saya suka jawapan Ustaz. Baik Ustaz, saya pergi soalan yang seterusnya Ustaz. Bila kita tengok Al-Quran ni, benda pertama ialah kita nak tahu macam mana cara terbaik untuk menghayati Al-Quran tu sendiri Ustaz. Kan kadang-kadang selalu kita selalu diberitahu untuk menghayati Al-Quran, antaranya adalah melalui dalam solat. Kan kita baca Al-Fatihah, ataupun Al-Fatihah lah terutamanya antara platform yang kita akan selalu gunakan untuk kita dapat penghayatan Al-Quran. Tapi apa cara lain Ustaz untuk kita menghayati Al-Quran? Dipersilakan Ustaz. Soalan ni bagi saya soalan yang agak menarik untuk saya kupas. Sebab apa? Bila kita nak menghayati Quran, dia sangat berkaitan, dia sangat terhubung kait dengan silibus. Dan pertingkatan umur kita. Contoh kita dah berumur 20 tahun ataupun kita dah berumur 15 tahun. Silibus kita nak faham Quran, mungkin kita guna silibus masa sekolah rendah. Kalau kita dah berumur 25 tahun, adakah kita masih lagi menggunakan silibus masa kita sekolah rendah kita dulu untuk kita faham Quran? Andaikan kalau kita dah berumur 40 tahun, kita nak faham Quran, kita nak hayati Quran, adakah kita masih lagi menggunakan silibus ataupun cara yang kita gunakan di peringkat rendah tu? Mestinya cara ataupun silibus untuk kita menghayati Quran tu perlu kita tingkatkan, kita upgrade sentiasa untuk kita memahami Quran. Quran ini ada lebih 6,236 ayat. Kalau ikut tebalnya, Quran ini lebih kurang 600 lebih layarnya. Kita boleh baca, takkanlah 1 tahun 365 hari itu kita baca satu hari satu muka. Ya, satu hari mungkin kita boleh baca secara konsisten, mungkin 1 hari 2 muka ataupun 3 muka ataupun 4 muka. Jadi 1 tahun tu kita boleh khatamkan bacaan Al Quran itu mungkin setahun 2 kali atau 3 kali. Amat malang kita sebagai umat Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala dah berikan Al-Quran ini, dan sangat mukjizat Al-Quran ini, kita tidak membaca Quran. Kita tidak memperbanyak membaca Quran setiap tahun ataupun setiap bulan. Takkanlah setahun sekali kita khatam Quran. Patutnya bila dengan mukjizat yang Allah bagi, mungkin setahun 2-3 kali ataupun minimum 3 kali cukuplah untuk kita sebagai orang awam. Itu kalau minimum. Tapi, Ustaz kan? Kalau minimum kalau orang hafiz Quran macam saya ni lebih sikit lagi lah, mungkin 10 kali ke atau 11 kali ke. Jadi macam mana kita, daripada kita membaca itu, bila kita baca sebab Quran ni dah nama dia Quran. Quran ni berasal dari Qara'a, kataan baca. Jadi bila kita baca banyak kali, secara tidak langsung dia menerbitkan rasa kita untuk hayati apa yang kita baca itu. Ya, apa yang kita baca itu sudah pastinya tulisannya dalam bahasa Arab.
Ya, dan sekarang kita sudah ada terjemahan. Boleh baca terjemahan sedikit-sedikit. Ya. Boleh baca syarah kalimah Quran itu sedikit. Walaupun kita tak tahu semua, bacalah sedikit. Dan cuba usaha untuk faham, usaha untuk mendalami Al-Quran. Itu sebab Allah Ta'ala kata, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkal. Ya. Sesungguhnya orang beriman apabila dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila dibacakan ayat-ayat Allah. Ha. Wajilat qulub, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim, dibacakan tanda-tandanya, ayatuhu zadatuhum imana, bertambah imanan kita. Jadi kita baca Al-Quran ni sepatutnya bertambah iman, bertambah keyakinan kita. Sangat relate dengan permulaan saya kata tadi. Bila kita dah berumur, makin lama kita meningkat umur kita, makin bertambah keimanan kita, makin bertambah keyakinan kita terhadap Al-Quran yang kita baca. Mungkin ada beberapa cara macam mana kita nak fahami atau hayati. Tak dapat tidak, kita kena belajar sedikit bahasa Arab. Ya. Kita tahu. Yang kedua, mungkin kita boleh baca melazimi untuk kategori orang awam yang biasa ni, baca terjemahan dahulu Al-Quran. Ada banyak terjemahan, ada macam-macam bentuk terjemahan. Terjemahan yang literal, ada terjemahan baik berkata dan macam-macam lagi. Dan juga kita boleh membaca sedikit tafsir Al-Quran yang kategori mudah macam tafsir jalan lain dan sebagainya lah, yang lebih memudahkan untuk orang awam seperti kita fahami mesej-mesej yang Allah dah sampaikan, yang Allah tentukan dalam Quran. Maksudnya Ustaz, kita nak hayati Al-Quran ni, kita ikut peringkat, bukan ikut maksudnya peringkat umur tu dia method dia dah berbeza kan. So maksudnya Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan juga, sebab soalan jawapan Ustaz tadi dia terkait sikit dengan soalan yang kelima saya ni, daripada soalan seorang guru. Sebab guru ni dia tanya, apa tips menghafaz Quran bagi orang yang sudah berumur 30 tahun ke atas? Sebab tadi Ustaz cakap kalau umur dah 30, cara penghayatan kita mungkin berbeza, tak sama dengan kanak-kanak umur 15 kan. So maknanya kalau nak menghafaz Al-Quran, umur 35 baru nak start hafal Quran Ustaz kan. Kalau mungkin kita dulu dah awal-awal dah start hafal, diorang ni umur 30 baru dah belajar Quran, baru nak start hafal. Apa tips yang Ustaz boleh kongsikan untuk orang yang golongan 30 dan ke atas ni, dah 3 series ni, nak start hafal Quran? Silakan Ustaz. Okay. Bagus soalan ni, sebab ini saya katakan dalam Quran tak ada pun Allah Ta'ala kata had umur untuk hafal Quran. Ya. Dan tak ada disuruh pun. Ya. Tak ada pun ayat Quran ni dia disarankan supaya fazul Quran. Tapi Allah Ta'ala kata iqra'ul Quran. Allah Ta'ala suruh baca, Nabi sebut baca Al-Quran tersebut. Dan siapa yang mempelajari Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Siapa yang mempelajari Quran, sebab orang yang hafal Quran, orang yang mengajar Quran, dia mengajarkan kepada orang lain. Okey. Dan menghafal Quran ni bukanlah satu kewajipan, ya. Ada satu arahan tetap. Tetapi usaha untuk menghafal Quran, usaha untuk menjaga Quran itu satu pekerjaan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kalau untuk pengalaman saya, kaedah menghafal Quran ni tak kisahlah umur 20 tahun ke umur 30 tahun. Kita pakai semua kaedah, ya. Tetapi yang mana satukah kaedah sesuai bergantung kepada setiap batang tubuh individu yang ingin berusaha untuk menghafal Quran. Mungkin kaedah ni sesuai untuk batang tubuh dia, kaedah ni tidak sesuai untuk batang tubuh dia, mungkin ambil masa yang lama, ya. Tetapi walau bagaimana banyak sekali kaedah pun, asas yang utama adalah yang pertama sekali, kemampuan kita untuk membaca Quran dengan baik dan bertajwid. Itu is number one. Pakailah kaedah apa-apa pun, number one, mesti boleh baca Quran dengan bertajwid dan boleh baca dengan baik. Macam mana dia kata dengan bertajwid dan boleh baca dengan baik tu? Mudah saja, mampu membezakan tempo bacaan Quran, iaitu sama ada secara tahqiq
ataupun secara tadwir ataupun secara ya. Kalau tahqiq bacaan yang perlahan, tadwir bacaan yang sederhana dan hadar bacaan laju. Itu macam mana kita nak mengukur adakah kita dapat bezakan tingkatan bacaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kemahiran nak mengukur yang asasnya yang kedua adalah kemahiran mengingat Quran. Kemahiran nak mengingat Quran ya. Kalau kita nak hafal Quran ni kita mesti mahir cara nak ingat. Mudah saja. Kita nak hafal Quran kita kena jujur. Jujur. Yang pertama, kalau kita nak ingat Quran, tutup mushaf. Tengah kita nak buat proses mengingat tu, kalau kita nak ingat, tutup mushaf kita nak ingat. Kalau kita tak lancar, buka mushaf dan baca. Buka mushaf dan baca. Baca bukan baca tengok betul. Jangan kalih ke sana, jangan kalih ke sini, jangan buka mushaf konon-konon nak hafal. Tu kita tidak jujur dengan Quran. Ya. Jadi kalau kita nak lancarkan bacaan Quran, jadi baca dan tengok. Baca kembali dan kadar tempo bacaan tartil, tadwir, tengok balik semula, and then kalau kita dah confident, mushaf dan cuba baca tanpa melihat mushaf. Maknanya Ustaz yang Ustaz cakap tadi, saya highlightkan, saya suka perkataan tu, baca dengan Quran pun kita kena jujur Ustaz Jujur. Jujur kita nak hafal Quran kita jujur. Kalau kita tak jujur ataupun kita 50-50 kadang confident. Jadi ketika kita nak mempersembahkan bacaan hafazan secara hafaz tu kita akan berasa tidak yakin. Maksudnya kalau kita jujur kita akan yakin dan kita akan persembahkan bacaan Quran tu dengan baik. So tidak ada akan dipegangkan. Okay. Kalau kita bermasalah ketika tasmid, back to basic atau pergi kepada masalah kemahiran tilawah itu sendiri. Dan yang ketiga asasnya adalah mesti kemahiran kita nak mengukuhkan Al-Quran yang telah dihafal itu satu kita ulanglah. Ya. Walaupun kita dah hafal Al-Quran, mungkin kita dah hafal Al-Quran pada muka surat 6, tapi adakah kita nak kesampingkan muka 1 sampai 5? Seharusnya strategi untuk mengulang itu perlu kita carry sekali. Apa? Dalam rukun hafazan Quran, dan rukun sebagai orang yang hafal Quran, dia ada 3. Iaitu ulangan hafazan baru, tasmi' hafazan baru, ulangan hafazan lama. 3 elemen ini mesti berlaku dalam satu hari. Sebentar. Maknanya Ustaz dia repetition Ustaz, sebab ini pun salah satu mukjizat Al-Quran kan. Bila kita repeat baca kita tak boring. Dan kalau novel, kita baca repeat, contoh kita bacalah novel apa-apa novel, 3, 4, 5 kali kita dah mula jemu sebab kita dah mula ingat dia punya plot cerita macam mana. Tapi dengan Quran ni kita baca, sebab semayang sekalipun, kita baca Al-Fatihah setiap kali semayang, kita tak pernah boring pun. Even though kita dah tahu dah setiap terjemahan ayat 1 sampai ayat 7 tu apa terjemahan dia, tapi kita tak pernah rasa boring. Ustaz, betul Betul, kita tidak akan pernah, kalau kita menghayati itu sampai kita boleh hadirkan rasa menangis. Allah, sedihnya aku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha besar dan setiap alam. Kan? Jadi bila kita hayati, nak menghayati itu, kita mesti mengetahui konteks bahasa Arab itu. Ya, itu balik semula cara kita nak hayati itu, mesti belajar sedikit bahasa Arab. Contoh macam kalau ada anak-anak di MLSM mungkin belajar bahasa Arab, mungkin tahu sikit fa'il, fi'il, maf'ul. Dan kalau lebih tinggi lagi kita kena tahu apakah falsafah di sebalik fa'il, apakah falsafah di sebalik fi'il, kenapa dia bertanda itu, dan setiap huruf, setiap baris itu mempunyai maknanya tersendiri pada apa. Baik Ustaz, terima kasih atas tips yang Ustaz kongsikan. Okay Ustaz, kita ada baki masa beberapa minit lagi, tapi saya nak jump into soalan yang terakhir sebab soalan ni agak famous juga kan, sebab ialah kita ni dunia dengan teknologi, dunia tanpa sempadan ni kita memanfaatkan sebaiknya. So soalan dia Ustaz, ni soalan daripada guru Ustaz. Adakah kita dikira khatam Quran sekiranya kita mengadakan bacaan secara atas talian dan bukan dalam waktu yang sama? Maksudnya contohlah sekarang ni Ustaz, kita guna Zoom kan. Kita satu grup, kita baca sama-sama tapi ada orang lain, dia dekat tempat lain, contohnya dekat Johor, dia baca dekat dia punya geng pula. Zoom atas, dalam talian dia sendirilah. So, mohon pencerahan dia Ustaz, silakan. Okey, soalan ini memang famous lah seperti yang diutarakan oleh
Ustaz Syukri tadi, saya melihat soalan ini dari sudut konteks isu bahagian juzuk dan aktiviti tadrus Quran serta cara pelaksanaan dia oleh sesebuah entiti ataupun organisasi lah. Okey. Jadi kita sebagai organizer kita nak wujudkan aktiviti khatam Al-Quran. Jadi sebelum nak khatam tu, kita balik semula kepada makna khatam tersebut. Makna khatam ni lah tutup. Dalam bahasa Arab lah khatama, berarti tutup. Khatam Al-Quran bermaksud menghabiskan bacaan Al-Quran sebanyak 30 juzuk. Ada bacaan secara bacaan atau tilawah ataupun melalui hafazan. Itu khatam Al-Quran. Tapi di bulan Ramadan ini kita disusun di peringkat sekolah, kita aturkan tadarus Al-Quran sebanyak 30 juzuk dan kita bahagikan setiap juzuk itu pada kumpulan guru, pelajar, dan kita letakkan hari-harinya dan kita akhir aktiviti tadarusnya dengan majlis khatam. Jadi soal dikira khatam atau tidak dikira khatam kalau dalam konteks organisasi kita khatam Quran. Bacaan secara online kita boleh atur sama ada boleh atur tadarus itu atur secara online. Ada seorang baca dan seorang menyimaknya. Kita kena faham tadarus ini bacaan yang dibaca dan ada berlaku semakan di situ. Bukan dibaca seorang. Oh, maknanya Ustaz, jejak Ustaz. Cok, saya masuk campur sikit Ustaz. Kalau tadarus, kalau kita dalam kumpulan, sekadar baca, tak ada orang yang semak, sekadar maksudnya duduk dalam grouping, baca. Okey, dia baca muka surat pertama, dia baca muka surat kedua. Adakah dia dikira tadarus Ustaz kalau tak ada semakan? Sebaiknya semakan itu macam-macam jenis. Ya, yang bila aktiviti kita dah tentukan bacaan dah tentukan sepatutnya kita, bila seorang baca dia semak, dia ada berlaku semakan. Kalau kita baca sendiri kita semak tak apa. Sebaiknya melainkan kalau kita ada kemampuan kita untuk membaca tanpa semakan, itu mungkin kelebihan bagi orang yang hafal Quran lah. Tapi kategori orang yang awam macam kita harusnya kita harus biarlah ada orang baca dan yang menyemak supaya masing-masing dan belajar. Mungkin kawan-kawan kita yang terlibat dengan aktiviti terus dia termotivasi termotivasi untuk tingkatkan lagi pembacaan Al-Quran, bukan hanya sekadar baca saja tapi kita dapat kongsi sedikit makna-makna ada ayat Quran. Saya kira kalau khatam Quran dikira khatam Quran bila berlaku evaluation, berlakunya aktiviti pembagian juzuk dan ditetapkan tempoh masanya dan akan tamat pada tempoh masa sekian dan ditutupi dengan bagi khatam Quran. Tetapi ada juga kalangan di kalangan masyarakat dia tidak buat macam tu. Contoh macam nak kenduri, kahwin. Tapi sebelum nak kenduri tu atau maknanya nikah tu pihak keluarga ada waktu majlis khatam Quran. Quran dibaca dari surah Al-Tuha sampai surah An-Nas. Itu kita kira sebagai zikir untuk Allah Subhanahu Wa Taala atas keadaan Quran. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan dan pencerahan yang cukup baik berkaitan dengan tadarus ataupun khatam Al-Quran dalam talian. Ustaz, saya bagi Ustaz masa 1 minit 30 saat. Mungkin Ustaz nak buat sedikit ucapan. Maklumlah kita pun dah nak dekat Hari Raya ni kan. Silakan Ustaz, 1 minit 30 saat. Bismillahirrahmanirrahim. Mic Ustaz dekat sikit Ustaz, mic. Okey, ucapan saya jadi Ramadan yang sama yang kita lalui setiap tahun dan kita pastikan kita dapat natijah yang berbeza. Ya. Ramadan yang kita lalui saban-saban tahun ini jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan teristimewa kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu. Mungkin pada Ramadan kali ini aku tak dapat khatam 30 juzuk, yang aku dapat melazimi solat nawafil, solat rawatib 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Kita buat secara konsisten dalam satu hari, mungkin 30 rakaat atau 34 rakaat. Kita campurkan solat sunat rawatib dan juga solat rawatib.
Itu pun satu kelaziman, satu kebiasaan yang perlu kita lazimi. Dan rebutlah peluang sebanyak-banyak mungkin di bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni Allah Ta'ala bagi bermacam-macam nikmat. Ha, kita dah dididik oleh nafsu selama 11 bulan. Ya? Jadi apa salahnya pada bulan Ramadan ini kita baiki, kita tarbiyah balik diri kita supaya menjadi insan yang benar-benar takwa, makin dekat dengan Allah Ta'ala. Mungkin sebelah bulan ni kita dah dididik dengan nafsu. Oh, kejap pergi sana, kejap pergi sini sampai lupa masjid. Tapi bila tak boleh macam kena puasa. Ya? Jadi, jadikan Ramadan ni sebagai ruang untuk kita tingkatkan lagi motivasi kita untuk tingkatkan diri kita. Dan yang akhir sekali, walaupun hari raya sebenarnya hari kesedihan. Sedih bagi orang yang mengejar fadilat dan banyaknya ruang-ruang pahala yang Allah berikan pada bulan lain. Kita tak boleh nak buat seperti bulan Ramadan. Ini satu kesedihan lah bagi orang yang berusaha mencari keberkatan, mencari mempertikat amal dengan Allah. Itu satu hari kesedihan pada bulan bagi mereka yang berusaha mencari. Tetapi walaupun tersedih, setiap nanti kita kena pastikan natijah di Ramadan itu kita teruskan natijah di bulan Ramadan pada bulan-bulan seterusnya. Dan sambutlah hari raya ini dengan penuh rasa syukur, penuh rasa tawaduk. Kita terimalah, kita sedarilah hakikat semuanya apa yang ada di atas dunia ini adalah nikmat yang Allah berikan, supaya dengan nikmat yang Allah berikan ini kita bertambah takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya nikmat yang Allah beri ini akan tunjuk kepada aku, aku ada kereta besar, aku dapat kereta aku dapat se, kau dapat A. Itu pun nikmat Allah Ta'ala. Tapi dengan nikmat straight ini, makin dekat kita dengan Allah Ta'ala ke atau makin jauh kita dengan Allah Ta'ala. Itu yang paling mustahak kita minta. Ya? Ada adik yang nak belajar, yang nak skor, bagus, teruskan belajar sungguh-sungguh. Dari segi orang beriman, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ada wujudkan surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 5. Itu ciri orang yang cemerlang. Jadi nak jadi orang yang cemerlang, kita nak berjaya, dan hakikatnya kita mesti ingat dalam nikmat yang Allah Ta'ala beri ini, kita ingat itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan gunakanlah nikmat itu sebaik mungkin untuk kita dekat diri kita. Dan hakikat yang kita kena terima juga Ustaz, kita tak boleh rentas negeri. Ketika ini. Kan? Baik Ustaz, terima kasih. Saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Muaz bin Abdul Hamid atas perkongsian, penjelasan, pencerahan berkaitan dengan sedikit isu, bukan isu actually, mungkin sedikit kemusykilan yang wujud dalam dalam benak pemikiran kita kan, berkaitan dengan kekeliruan tentang Al-Quran. Dan Alhamdulillah hari kita dah dapat sedikit pencerahan daripada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Muhammad Muaz berkaitan dengan semua persoalan-persoalan yang diajukan. Jadi Ustaz, saya nak ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz kerana sudi bersama kami dalam rancangan Oh Gitu Ke bersama saya Syukri Sulaiman. Dan terima kasih kepada semua hadirin hadirat pendengar yang dirahmati Allah. So insya-Allah kita akan menunggu masa berbuka lambat lagi. So kita habiskan dan manfaatkan masa kita ni dengan tadabbur Al-Quran, baca Al-Quran dengan keluarga. Okey. Jangan buat solat tiba-tiba nak buat solat zuhur awal pula kan. Ustaz kata kena baca Quran, solat zuhur awal lah. Jangan pukul 11:05 Ustaz Ya. Okey, terima kasih sekali lagi Ustaz. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk episod seterusnya pada minggu hadapan dalam waktu yang sama, hari yang sama, waktu 10.30 hingga 11 hari Khamis, dengan tajuk yang lebih menarik. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.